Zakat Pulau Pinang mengambil satu moto ataupun pembawakan yang mana zakat pemacu keharmonian ummah. Jadi bila orang ramai, sesetengah orang ramai mendengar perkataan zakat pemacu keharmonian ummah, seolah-olah mereka ni kurang percaya Ustaz. Yang mana zakat ni, mereka duk kata boleh ke memacu keharmonian ummah. Jadi persoalannya, minta Ustaz terangkan bagaimana peranan zakat ini untuk memacu keharmonian ummah. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat moderator Ustaz Muhammad Nazrin, rakan bicara wara Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, Ustaz Amran selaku CEO ZPP ataupun Zakat Pulau Pinang, seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya nak mengucapkan tahniah kepada pihak Zakat Pulau Pinang atas ulang tahun yang ke-25. Yang mudah fahamnya, lebih kurang sebaya macam saya lah, 25. Satu ketika dulu, oh tak percaya. Oi, tak percaya. Tapi memang tak payah percaya pun. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan Zakat Pulau Pinang ni senantiasa akan memacu ibadah zakat umat Islam di Pulau Pinang khususnya ke arah mardatillah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hujan. Jangan lupa doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Jangan lupa. Allahumma barik lana fi mam. Tak habis doa tu. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hak turun ni memberikan manfaat buat kami semua. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran, ulama menyebutkan Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang salah satu ayat nuzilat makruna bisalasin la yaqbalullah wahidatun minhunna bighairi qarinatuha. Kata ulama, dalam Quran ada 3 ayat, dia saling berkait satu sama lain. Tadi Datuk ada sebut dah. Dia saling berkait satu sama lain. Kalau salah satunya tak disempurnakan, satu lagi macam tak ada erti. Macam selipar. Hilang sebelah, pakai sebelah. Macam tak sihat, pakai sebelah. Saya pun pernah pergi ceramah satu tempat. Hilang sebelah, selipar. Nak ambil dua-dua. Awak ambil sebelah. Geram kita ni. Lepas tu kita duk melengung, tengok selipar sebelah lah. Ilaha illallah. Orang majid kata, tak apa Ustaz, ujian Allah. Habis. Dia buah ayat ujian Allah habis. Kata ulama, 3 ayat ini apa dia? Yang saling berkait satu sama lain. Pertama, ati'allah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Artinya kita mesti taat pada Allah dan juga taat pada Nabi. Tak boleh taat pada Allah saja. Aku semayang, aku dengan Allah Ta'ala aku taat. Nabi tak apa-apa sangatlah, pasal Nabi pun manusia. Jadi kita pun tak ikut sangat, tak apalah. Yang penting Allah tu. Pasal Allah yang nak bagi syurga, bukan Nabi. Kalau orang yang kata lagu tu, ketaatan dia pada Allah Ta'ala tak ada erti. Ayat yang kedua, anishkurli wali walidayya. Syukur kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu ayah. Perasan kan? Mak bapak ni biasa dia akan jatuh nombor 2 ranking lepas daripada Allah dan Rasul. Syukur pada Allah dan taat pada mak bapak. Ada orang dia semayang jaga semua, tapi dengan mak ayah dia tak peduli ya. Mak dia kata teringin makan putu piring, teringin kacang rebus, kacang kuda. Mentah, matuzai. Itu semua dunia. Mak banyak berzikir, nanti masuk syurga minta kacang banyak-banyak. La ilaha illallah. Dia dengan Allah Ta'ala dia jaga. Dengan mak ayah dia tak jaga. Ketaatan pada Allah tak ada guna. Tu dia. Lagi, aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Ada orang dia semayang, wah semayang
Jangan kata yang fardu. Ada orang kan dia semayang 5 hari sekali. Sehari 5 kali, terbalik. Dia semayang di pulun sungguh. Loh, sampai dai tinted. Tahu dai tinted? Hitam dai tu. Sujud banyak sangat. Mayang kuat sungguh. Abang mayang bagus. Tu saya jadi gatal itu badan kalau tak semayang. Saat-saat berhenti R&A nak mayang sunat kan. Tak boleh tu. Pas mayang sak pun mayang tak. Bak dia. Tu dia punya teruk. Abang mayang banyak orang. Saya mayang. Saya tak boleh. Jenis mayang punya orang. Solat tolik. Bukan workaholic. Solat tolik. Zakat. Zakat. Zakat saya pun haul kapom tak ada, tak cukup, saya tak boleh. Saya bawah bedas senah weh. Bawah bedas senah. Saya tak tahu, saya hang punya semayang seolah-olah tak ada guna di sisi Allah Taala. Pasal apa? Aqimus solah wa atuz zakah. Duk pulun semayang saja. Ada orang ni saya pelik sungguh. Dia ada benda, dia pulun sungguh. Padahal hak wajib dia tak peduli sangat. Tarawih dia pulun 20 ke sini buat berapa? 8 ke 20? 36. Tu dia. Longgak lutut. Ni. Dah. Dia pulun semayang punya banyak semua. Tapi Aisyah dia tak semayang. Ada lagu tu? Aisyah dia tak semayang. Tarawih sah pertama. Orang tanya dia, bang. Tadi tak nampak pun Aisyah. Tak apalah, Aisyah ni bulan lain pun ada. Ingat Tuhan tu pop menakan. Boleh buat pincah. La ilaha illallah. Sama macam zakat. Ada orang kata, zakat saya tak bayar. Tapi Jumaat tabung duk mai tu kita boh. Boh mana padan mana RM5 ke apa. Tengok iman. Iman berasa naik sikit, tabuh banyak sikit. Padan-padan boh shilling tu mana ada kutip-kutip mana kan. La ilaha illallah. Kalau jenis lagu tu, dia punya semayang tak ada guna. Terbalik pula dengan seorang lagi kawan. Tu dia punya zakat RM10,000. RM10,000 dia punya zakat. Boleh cerita dengan orang lah. Update Facebook. Dan. Dia banyak-banyak zakat apa, doa depan kaunter tu. Dia suruh kawan dia ambil gambar. Dia nak update. Follower ramai. Gambar pun nak like pun tak ramai sangat. 4 orang yang like. Mak dia, mak mentua, kawan, jiran. Tu pun hampa tak like aku left group sekejap lagi. Okey. Punya teruk. Dia update, dia tulis apa? Dan zakat. RM10,000 bayar zakat. Tanya dia, abang tak semayang ke? Saya semayang tu tengoklah. Kalau dan lah. Saya meeting banyak. Meeting tu tahulah. Kalau dengan orang Jepun, orang dia tak boleh. Dia pancul. Ni semayang kita boleh khodoh. Kan? Jadi, tapi zakat saya bayar banyak. Jangan. Kalau macam tu pun punya perangai, zakat bayar berjuta sekalipun, semayang tak jaga, zakat tak ada erti. Baik itu, dalam Islam, 3 yang saya sebutkan tadi ni, dia saling berkait satu sama lain. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab. Kata Imam Al-Ghazali, pada zakat itu ada 3 perkara dalam usaha kita nak memacu keharmonian ummah. Memang tema kita kan? Sesuai tengok belakang lah. Apa tadi? Aku pun lupa juga. Apa dia tu? Memacu. Macu apa tu? Keharmonian ummah lah. Tak, tadi mereka belanja sotong tadi. Sotong dia garu sampai otak, lupa tu. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, pada zakat itu ada 3. Pertama, mahabbah. Kedua, tazkiyah. Ketiga, asyukr. Yang pertama, mahabbah. Apa makna mahabbah? Cinta. Melayu kata cinta. Arab kata hub. Orang Cina kata ni hauma. Orang Hindustan kata pyar. Mere tumse, pyar kate ho. Orang Korea kata, natang apa ni? Sarang he. Datuk Mia pandai benda tu, dia buat tak tahu pula tu. Tiba-tiba buat muka boyo pula dah. Ni jiran, kami baik ni, yang jangan main-main tu. Dia balik esok pukul 5 aku ikut, padahal boleh balik lewat lagi. Nak kata apa dia tu? Lupa dah. Kena watawa sobil hak sungguh lah. Okey. Siapa aku buat lagu ni? Sarahai. Cinta. Pada zakat ada unsur cinta. Cinta apa? Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa cinta pada Allah? Lambang kita berasa sayang pada Allah Taala. Oleh kerana itu kita menunaikan zakat. Sebab harta hak kita ada ni Allah bagi. Allah bagi. Ada orang hari ni Nabi selalu berpesan,
hindarilah kita daripada 3 penyakit yang merosakkan kehidupan. Pertama, kedekut. Kedua, bangga diri. Ketiga, ikut hawa nafsu. Orang hari ni dia kerja, dia kata aku duk pulun kerja ni semua harta aku yang punya. Oh, senang-senang nak bagi ke asnaf-asnaf pula. Tak kisahlah kalau kita 7 golongan ke 8 golongan sekalipun kita kan. Setengah negeri tak sama kan. Tapi tak kisah, walau bagaimanapun dia kata tak boleh. Orang susah senang sangat minta duit. Tak nak kerja sendiri. Aku pun kerja apa? Buat bendang ke apa, motong getah ke apa. Oh, senang sangat minta duit orang. Tak boleh. Allah Ta'ala nak ajak kita, duit yang kita dapat bulan-bulan ke menega hari ke apapun, dalam harta kita ada harta orang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 19. Pada setiap harta yang mereka miliki itu ada harta orang lain, ada hak orang lain yang mesti ditunaikan. Sebab itu kita ni tuan-tuan kena ingat, kita sayang pada Allah Ta'ala, tandanya apa? Kita tunaikan zakat. Orang tunaikan zakat, hidupnya berkat. Apa makna berkat? Allah Ta'ala akan bagi kepada dia, idza halat fi qalilun kasarathu. Orang yang hartanya berkat, apa tanda dia? Kalau hartanya tu sikit, kalau ada berkat, dia akan jadi rasa cukup maupun rasa banyak. Tapi kalau harta tu berkat juga, adanya tumpangnya berkat, harta tu banyak, dia jadi bermanfaat. Orang kerja kerajaan ke apa, gaji N17. Tapi kalau harta dia berkat, dia rasa macam N71. Tak faham tak apa. Orang kalau harta berkat, isteri seorang rasa macam tak berani nak jawab. No. No, berani buat sebelah aku ni. Dia insya-Allah ni ada ni tanda-tanda ke arah itu. No, ke arah itu. La ilaha illallah. Baik itu tuan-tuan. Bak dia golongan takwa ni, saya tengok nampak takwa. Bak majid kat rumah itu kan takwa. Tahu takwa kan? Takut bini tua. Jadi tuan-tuan, ada cinta. Dia mesti kena cinta. Berkat. Baik itu kita dalam hidup, pertama, soal cinta ini pada Allah Ta'ala, tunaikan zakat. Yang kedua, tazkiyah. Artinya menyuci, suci. Kita ni tuan-tuan, dalam menunaikan zakat, kita ada 2 perkara yang disucikan. Pertama, menyucikan harta kita. Kita pun tak tahu, kita dalam kerja ni macam-macam bercampur tuan-tuan. Tengah kerja tu pun ada mengulak, mendragon semua ada. Ulak bukan sikit-sikit, nala punya ulak ni, belik tu bangunan tu. Kali tak akhir nampak dia pukul 10 pagi tadi. Tanya dia, mana Mat? Missing in action. Hilang sedia. Al-ghuyub, hilang. Kan tak berkat tu. Masa kerja, hang pergi buat jual karipak frozen ke apa. Hang kerja apa ni? Masa waktu pejabat, nampak? Di situ ada unsur kurang berkat. Menyucikan harta kita, salah satunya zakat. Dan juga menyucikan hati kita. Baik itu tuan-tuan, kena ingat. Kita ni dalam hidup, bila kita tak kisah sedekah wajib ataupun zakat ni, kita bayar kepada manusia, kelak nanti di hari akhirat kita tak tahu sesama kita ni nanti siapa yang akan tolong kita. Ada satu kitab, kalau tuan-tuan rajin baca, bagus kitab ni, At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi. Kitab ni tak tebal mana, kurang lebih ada 1121 muka surat. Tak ada habis meninggal dulu. Dalam kitab tu disebutkan peristiwa kelak nanti di hari akhirat, ada orang yang beratok nak masuk dalam neraka, ada orang beratok nak masuk dalam syurga. Dalam ramai-ramai orang hak nak masuk dalam syurga, tak tahulah lagu mana. Dia nampak daripada jauh, hak nak masuk neraka ni, dia nampak daripada jauh. Loh, aku kenal dia tu dulu ni. Kenal lagu mana? Kenal dia tu, kenal. Akhirnya ahli syurga ni, calon ahli syurga ni pun dia minta pada malaikat, minta pada Allah Ta'ala juga. Kata dia, malaikat, tuan malaikat minta tolong. Tu, ada tu mamat tu yang nak masuk dalam neraka tu. Dia ni, saya ni guna bahasa mudah faham noh. Tuan-tuan yang kata kitab ni apa lagu tu punya cakap Imam Qurtubi, bahasa Penang ke apa ni, dak nak lagi mudah faham. Dia kata, tuan malaikat, mamat tu hak tu. Hak nak beratok masuk neraka tu. Dia tu dulu masa di dunia,
Dia bagi saya minum air segelas. Menghilangkan haus saya dulu di dunia. Boleh tak minta tolong? Tolong ejah boleh tak? Minta ejah. Opa sampai akhirat pun nak rasuah lagi. Opa nak minta tolong ejah sikit. Minta dia tu dimasukkan ke dalam syurga. Sebab dia pernah menghilangkan haus saya di dunia dulu. Tuan-tuan tahu, sebab itu disebutkan dalam kitab, yang boleh bagi kita syafaat siapa dia? Antaranya Allah, malaikat, Nabi, amal ibadat, anak soleh, sesama Muslim. Sesama orang Islam boleh bagi syafaat. Rupanya permintaan dia tadi, tuan malaikat minta dengan Allah Ta'ala, boleh tak kawan tadi tu mau masuk sekali dengan syurga dengan saya? Boleh sekali tak? Boleh. Allah perkenankan hanya segelas air saja, menghilangkan haus, layak masuk syurga. Ni segelas. Kalau tertarik, apa bayanglah. Ni contoh je tau. Nak wamai tak kisah. Saja aja. Nah. Nah. Ha. Cincau apa, lengkong apa, duk mai apa. Oh ya Allah, bayangkanlah. Tambah tuan-tuan duk bayar zakat melalui potongan ke, bayar melalui transfer ke apa kan. Tuan-tuan bayar, ya Allah, berapa ramai asnaf seluruh Pulau Pinang ni mendoakan pembayar zakat ni tuan-tuan. Pembayar zakat ni didoakan masuk sama-sama dalam syurga. Kita bukan nak tahu. Kita hari ni duk sedekah kat orang hak duk mai minta, tak tahulah tuan-tuan ni okey tak okey kan. Kadang kita tengah duk pam minyak time tu, dia duk mai, Assalamualaikum Haji, minta sumbangan. Dia tak mau bagi tak apa, ni ada jual pam, beli pam, minyak angin, minyak urut pakcik, nampak lengoh-lengoh belakang siapa apa. Tak mau sedia. Tak tahulah tuan-tuan nak bagi tak bagi, saya tak tahulah. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan bagi entah siapa-siapa tu, kita tak tahu kelak di akhirat dia tu siapa nanti di sisi Allah. Baik itu ingat, tolonglah siapa-siapa pun, golongan asnaf ni apa, orang yang dalam kesusahan, mereka doakan kita kelak masuk dalam syurga sama-sama. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, zakat ini juga padanya ada lambang kesyukuran. Lambang kesyukuran. Artinya apa? Kita dapat kata bulan-bulan tuan-tuan. Allah Ta'ala nak ajak pada kita, ingat, dalam hidup, harta yang kita miliki ini bukan mutlak kita yang punya. Ia adalah Allah yang punya. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada. Sambung. Macam Walkman bateri habis. Oh, yang punya. Macam lipas kena spray. Dulu Walkman bateri nak habis lagu tu. Allah yang punya. Mana ada ustaz, ni jam saya yang punya. Jam ni saya yang punya, bukan Allah punya. Memanglah. Memanglah jam tu hang punya. Tangan. 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 Tak ada tangan jam sangkut mana? Betul tak? Yang duk mengaku kata titik peluh saya kerja selama ni senang-senang bayar zakat seronok apa. Dah. Kita usaha, kita kerja selama ni semua kerana Allah. Sebab itu kita dalam hidup, apa nikmat dapat, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Allah. Sebab itu kita diajak, sama ada dapat nikmat maupun musibah apa jua pun dalam hidup, kena sentiasa ingat pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita diajak apa dia? Kalau dapat nikmat, kata apa? Alhamdulillah. Dapat musibah, kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar atas suami nak menikah lagi? Biasanya kata apa? Biasanya. Apa dia? Inna lillahi wa inna... Oh, ada hak meninggal. Oh, no. Ui, ganas sini. Mulai malam ni, laki dia pun tidur pakai spender. Oh, no. 3 lapis, takut hilang. Habis dia mengamuk habis lah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Boleh. Wallahu'alam.